Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah support channel saya, yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Dan saya mohon bagi kamu yang belum lagi tekan butang subscribe, like dan share, sila tekan butang subscribe. Kerana butang subscribe itu percuma untuk ditekan, dan supaya kamu support saya, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten yang lebih berfaedah, lebih baik kontennya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini dia satu lagi cadangan untuk menteri atau timbalan menteri yang sangat masuk akal dan patut mungkin dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada malaysiakini.com, bertarikh kemarin 27 November, tajuknya lantik MP bekas tentera sebagai menteri dan timbalan Menteri Pertahanan. Saya setuju. Bagaimana dengan kamu? Sila tinggalkan komen kamu juga. Okey. Saya on dulu aircon. Rasa panas sedikit lah. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Tidak Berpencen Malaysia mencadangkan jawatan menteri dan timbalan Menteri Pertahanan diberikan kepada bekas tentera yang bertanding dan menang di dalam pilihan raya umum PRU ke-15 yang lalu. Apa pendapat kamu? Saya setuju. Sebab diorang ini paling tahu tentang tentera. Walaupun diorang ahli politik, tapi diorang paling tahu. Di dalam ramai-ramai ahli politik, diorang paling tahu tentang tentera. Presidennya itu Ismail Abidin berkata, perkara itu adalah bagi mereka untuk memudahkan mereka untuk memperjuangkan dan membela nasib veteran tentera, terutama yang tidak mempunyai pencen. Untuk jawatan menteri dan timbalan Menteri Pertahanan, kerajaan perlu lantik dalam kalangan mereka yang memahami kedudukan veteran. Kalau ada dalam kalangan veteran memenangi kerusi parlimen PRU 15, mereka itu wajar untuk dilantik sebagai menteri atau timbalan Menteri Pertahanan, kata mereka. Selain itu, kami juga mencadangkan kerajaan untuk melantik seorang dalam kalangan veteran tidak berpencen sebagai ahli Dewan Rakyat Senator supaya dapat membawa suara dan masalah yang dihadapi veteran kepada Perdana Menteri, katanya dalam satu sidang media di Kuantan, Pahang. Salah seorang veteran tentera yang menjadi calon PAS dan menang dengan majoriti lebih 23,000 undi dalam PRU 15 ialah Major General Bersara. Major General Bersara Khairil Muhammad Noor di kerusi Parlimen Ketereh di Kelantan. Dia yang menjadi calon buat kali pertama memperoleh lebih 40,000 undi, menewaskan calon daripada Barisan Nasional iaitu Marzuani Ardila Arifin. Diikuti oleh calon daripada Pakatan Harapan iaitu Rahimi El Muhammad dan calon daripada Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia atau Putra, Hanif Ibrahim dengan undi yang sangat jauh. Terdahulu Ismail telah mempengerusikan mesyuarat persatuan itu di sebuah hotel di Kuantan, di Pahang, yang dihadiri oleh kira-kira 100 ahli persatuan berkenaan. Mesyuarat yang berlangsung kira-kira sejam itu membuat ketetapan menyokong penuh pelantikan pengerusi PH iaitu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Okey, secara pribadi saya, admin The Twin TV, saya bersetuju dengan cadangan ini bukan hanya kerana ingin mempertahankan atau menjadi suara kepada veteran, tetapi supaya dapat mengetengahkan apa sebenarnya yang berlaku di dalam tentera. Sebab diorang ini bekas tentera berpangkat tinggi, jadi mereka tahu apa sebenarnya yang tentera perlu. Apa sebenarnya yang keselamatan Malaysia paling utama ini perlu untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Mereka bukan hanya sekadar berkempen,
tahu untuk berpolitik, tetapi mereka juga berpengalaman di dalam tentera. Mereka lah yang paling tahu tentang tentera. So, saya setuju. Bagaimana dengan kamu? Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Terima kasih kepada kamu yang sudah subscribe di dalam channel saya. Bagi yang belum subscribe, saya mohon minta tolong tekanlah butang subscribe supaya saya dapat membuat konten yang lebih berkualiti dan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang seterusnya. Okey, Rafizi Ramli. Sebenarnya bagi saya, pendapat saya, Rafizi Ramli patut dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Rafizi Ramli memang paling layak untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Pertama, saya fikir salah satu sebab kebangkitan semula Pakatan Harapan di dalam PRU kali ini, saya fikir kebangkitan semula Pakatan Harapan pada PRU kali ini kerana adanya Rafizi Ramli, kerana kembalinya Rafizi Ramli di kancah politik setelah beliau mengumumkan berehat di dalam kancah politik. Tapi selepas beliau timbul semula, bersuara semula di dalam Pakatan Harapan, ternyata kebangkitan yang tidak dapat dibendung berlaku di dalam Pakatan Harapan. Seterusnya, dia patut menjadi timbalan Perdana Menteri. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dia adalah pakar ekonomi forensik account, dan dia juga adalah damage controller yang sangat bagus. Dia adalah damage controller yang sangat bagus pada pendapat saya. Dia sepatutnya menjadi pembantu kepada Anwar Ibrahim yang sangat efektif. Lagi pula, beliau juga boleh menjadi calon Perdana Menteri seterusnya. Beliau masih muda, masih boleh lagi banyak dia lakukan untuk negara Malaysia yang tercinta. Lagi pula, dia pula boleh membentuk pemimpin baru, generasi muda, kerana dia ada kredibiliti untuk membentuk grooming pemimpin baru. Seterusnya, Rafizi adalah ahli politik yang paling bersih sekarang ini. Yang paling bersih, yang paling berintegriti, yang paling tak ada masalah di dalam integriti kewangan. Jadi saya fikir Rafizi patut menjadi timbalan Perdana Menteri. Apa pula pendapat kamu? Dia patut jadi timbalan Perdana Menteri, dan juga dia patut jadi timbalan Perdana Menteri yang merangkap Menteri Kewangan atau Menteri Ekonomi baru ngam. Saya fikir tidak ada orang lain yang lebih sesuai daripada Rafizi. Walaupun Barisan Nasional memiliki kerusi yang banyak di dalam kerajaan perpaduan ini, tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, jumlah kerusi parlimen tidak menggambarkan dia akan tidak semestinya menjamin dia dapat jawatan di dalam kabinet menteri. Ini baru betul. Okey. Kejap ya, saya beli kuih dulu, nanti saya bercakap balik. Jadi Anwar kata, Perdana Menteri kata, tak semestinya hierarki dia di dalam parti politik itu ada. Tak semestinya dia pun pula diberikan keutamaan untuk berada di dalam kabinet. Jadi ramai orang duk kata patut Tok Matasan ataupun Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Tapi tak semestinya mereka
Kerana belum tentu mereka ada kelayakan dan keperluan. Chemistry yang bagus lah, bilang dengan Anwar. Begitulah bah. Tak semestinya mereka ada chemistry, ada keserasian dengan Anwar Ibrahim. Jadi pada pendapat saya, Rafizi lah yang terbaik. Rafizi lah yang terbaik untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Sila tinggalkan komen kamu. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Ya, jap lagi lama aku nak pergi memancing ni. Aku mau pergi memancing dulu, mancing arwan. Okey, kita jumpa lagi.